Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita di Sebalik Berita yang hari ini akan memberikan fokus kepada vaksin ataupun program vaksinasi. Vaksin ini kita tahu merupakan antara jalan keluar daripada pandemik serta harapan untuk kita kembali hidup normal seperti sebelum ini. Contohnya di Hungary, penduduknya tidak lagi perlu mengenakan pelitup muka selepas lebih 50% populasinya telah menerima vaksin. Di New Zealand pula, mereka sudah mula menganjurkan aktiviti keramaian dan sosial seperti konsert. Tetapi di Malaysia, kita kembali kepada PKP diperketatkan. Dan selain soal pematuhan SOP yang ketat, mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity melalui program imunisasi juga dilihat sebagai satu-satunya harapan untuk kita melalui apa yang dirasai oleh penduduk di kedua-dua negara yang sebutkan sebentar tadi. Dan sehingga kini didapati ada 2.3 juta telah mendapatkan vaksin suntikan pertama dan juga suntikan kedua, jumlah keseluruhannya, dengan 10 juta sudah mendaftar, dengan lebih 10 juta sudah mendaftar yang masih lagi menunggu giliran mereka. Tetapi dalam masa sama, usaha kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dan juga program vaksinasi sukarela AstraZeneca fasa kedua tidak mendapat sambutan. Contohnya di Kelantan, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izani Hussein ada memaklumkan sebelum ini bahawa hampir 10,000 penduduk di Kelantan dengan sebahagian besarnya berusia 60 tahun ke atas gagal hadir menerima suntikan vaksin sehingga semalam ini selepas mereka ini mendapat tarikh untuk janji temu menerima suntikan vaksin. Dan 10,000 yang tidak hadir ini selepas mereka dapat janji temu merupakan mereka yang tersenarai dalam fasa kedua PIK, iaitu melibatkan golongan warga emas, OKU dan juga golongan berisiko. Soalannya, mengapa perkara ini berlaku dan apakah kisah di sebalik kegagalan untuk menghadirkan diri ini? Untuk itu saya nak bersama dengan Wakil Esro Awani Kelantan, Muhammad Muhammad. Assalamualaikum, Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kim. Muhammad, apa ceritanya mereka yang gagal hadirkan diri selepas dapat janji temu? Di tempat lain orang ramai berpusu-pusu untuk mendapatkan vaksin, tapi mereka sudah dapat tidak pula menghadirkan diri untuk mengambil suntikan vaksin. Sebenarnya, Kim, jumlah mereka yang mendaftar di saluran MySejahtera masih lagi dianggap rendah di negeri ini, iaitu sekitar tidak sampai 30%. Di mana angkanya sekitar 340,000 orang, nisbah dengan jumlah penduduk di Kelantan ini 1.2 juta. Yang mana kuantiti ataupun jumlah tersebut masih lagi dianggap rendah dan tidak menepati sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan untuk makluman juga, untuk tempoh program vaksinasi di negeri Kelantan ini, sejumlah lebih daripada 66,000 telah pun menerima suntikan, telah pun menyempurnakan suntikan mereka bagi kedua-dua dos, fasa pertama dan fasa kedua. Namun seperti apa yang dilaporkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein semalam, jumlah mereka yang telah pun mendaftar dan perlu hadir ke pusat penerimaan vaksin namun gagal hadir di saat akhir, sama ada mereka yang disenaraikan untuk mendapat vaksin itu memaklumkan terlebih dahulu kepada pihak berkuasa ataupun pihak kesihatan, ataupun mereka yang tidak dapat dikesan untuk hadir ke pusat penerimaan vaksin. Dan seperti yang dinyatakan oleh Datuk Dr. Zaini, sekitar lebih daripada 9,000, satu angka yang amat mengejutkan. Namun begitu, atas inisiatif dan juga bagi mengelakkan bekalan vaksin yang dikeluarkan daripada storage itu dibazirkan, mereka yang tersenarai dalam senarai menunggu terpaksa menerima suntikan tersebut. Namun apa yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan, mereka yang menerima suntikan menunggu itu perlulah menepati kriteria bagi suntikan fasa kedua, iaitu mereka yang berisiko dan juga golongan warga emas. Namun apa yang dimaklumkan, angka tersebut bukan saja mengejutkan ramai pihak, bukan saja mengejutkan ramai pihak, sebaliknya kerajaan negeri
sendiri turut melahirkan rasa kekecewaan yang amat sangat. Dan siang tadi saya berkesempatan menemui Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Dr. Izani Hussein bagi mengetahui apakah punca sebenar sikap ataupun sebahagian besar mereka yang sepatutnya menerima suntikan vaksin ini tidak hadir ke pusat penerimaan vaksin ataupun gagal dikesan. Walaupun kita ketahui bahawasanya apa yang dinyatakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri bahawa mungkin ada sebahagian rakyat Kelantan yang mengambil sikap tunggu dan lihat ataupun mengambil sikap awak kata biarlah dia ni nombor 2 ataupun nombor 3, namun kita ingin mengetahui apakah punca sebenar ataupun apakah yang menyebabkan mereka ini tidak hadir ke pusat penerimaan vaksin. Dan alangkah terkejutnya saya apabila dimaklumkan oleh Esko berkenaan bahawa mereka yang sepatutnya hadir ke pusat penerimaan vaksin ini berkemungkinan mereka ini telah mendengar dakwah ataupun telah menerima satu pandangan yang negatif sehinggakan mereka merasa khawatir ataupun merasa bimbang dengan suntikan vaksin ini. Ditakutkan mungkin akan ada simptom ataupun gejala selepas menerima suntikan. Jadi apa kata kita dengarkan dulu apa yang diperjelaskan oleh YB Izani Hussein. KJS suruh vaksin, kita kata ni Yahudi, kita kata ni dia kata side effect, kita kata gini, tak tahu apa ya kita jadi suka sangat berlawan dengan KJS dalam benda-benda sabit dengan nyawa. Kalau sabit dengan politik lah gila nak balas 15 kali sehari pun, kerana kita punya pandangannya berbeza. Tetapi untuk masyarakat, untuk masalah rakyat, untuk nyawa rakyat, untuk nyawa kita semua, sepatut semua kita bersatu hati untuk menyahut agenda kerajaan, untuk sama-sama kita fikir-fikir diri kita sendiri, kita jaga diri kita sendiri, kita jaga diri keluarga kita sendiri. Dengan kita jaga diri kita, keluarga kita masing-masing, sebenarnya kita sedang menyekat penularan COVID supaya tidak pergi kepada orang lain juga. Jadi amu agak sangat, amu minta sangat tolong kepada rakyat keseluruhan. Semualah, bukan rakyat sajalah. Semua pemimpin VIP, kau ustaz, kau ustazah, kau semua sekali rakyat ni mesti bersatu hati, mesti berpadu tenaga menyokong hasrat kerajaan dengan mematuhi SOP dan juga sama-sama mempromosikan vaksin. Fandi, kita faham masalah misinform ataupun disinform mengenai vaksin itu mungkin berlaku. Dan hakikatnya mungkin kalau kita, ahli keluarga kita sendiri, saudara mara, pakcik-makcik juga mempunyai pemahaman yang kurang tepat mengenai vaksin. Sesuatu yang perlu dilakukan. Tetapi dalam masa sama, apakah tindakan yang diambil oleh ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin tempatan maupun kerajaan negeri sendiri untuk menggalakkan suntikan vaksin ini dalam kalangan warga emas, baik di fasa 1, 2 dan juga fasa-fasa seterusnya, selain daripada melihat kepada faktor-faktor lain, iaitu faktor logistik, faktor geografi. Mungkin ada yang tinggal di kawasan pedalaman tidak nak keluar sukar ke PPV atau pusat pemberian vaksin. Fandi. Sebenarnya sebelum itu saya ingin nyatakan seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Kesihatan Kelantan bahawa hasil kajian dan juga laporan yang diterima, sejumlah 83% masyarakat Kelantan yang telah pun mendaftar untuk menjadi penerima vaksin ini bersetuju untuk menerima suntikan. Begitupun dalam tempoh sebulan 2 ini, agensi kerajaan, persekutuan dan juga agensi kerajaan negeri telah bersepakat dan juga bergebeling tenaga keluar ke kawasan-kawasan tertentu, ke pinggir bandar, ke menemui penduduk dan juga membuat orang kata hebahan supaya rakyat dan juga masyarakat setempat itu turut sama berganding bahu dengan kerajaan bagi mendaftarkan diri mereka, bukan diri mereka sahaja, bahkan ahli keluarga mereka melalui aplikasi yang disediakan. Dan penerangan ini dilakukan semenjak sebulan yang lepas, di mana pembabitan agensi seperti Angkatan Pertahanan Awam, agensi Jabatan Penerangan dan juga agensi-agensi berkaitan lain dikatakan telah pun hebat melakukan orang kata hebahan dan juga penerangan kepada masyarakat
di luar daripada bandar Kota Baru. Dan di samping itu juga pihak kerajaan negeri melalui saluran yang ada turut mendesak dan juga menyarankan supaya rakyat negeri Kelantan ini tidak perlu gusar ataupun tidak perlu mendengar dakwah-dakwah daripada mereka yang anti vaksin. Ini kerana suntikan yang diberikan ini telah pun dinyatakan oleh Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad sebelum ini bahawasanya ia selamat, ia tidak perlu dibimbangi ataupun tidak perlu timbul rasa was-was terhadap suntikan yang diberikan. Dan sebelum ini juga Menteri Besar Kelantan merupakan antara individu yang pertama menerima vaksin, yang mana kita bawakan secara langsung penerimaan suntikan dilakukan di kompleks kerajaan di Kota Darul Naim, yang mana mungkin keadaan itu ataupun situasi itu telah memberi satu sokongan dan juga keyakinan kepada rakyat Kelantan. Namun apabila dilihat kepada mutakhir ini, apabila timbulnya dakwah yang mungkin dicetuskan oleh segelintir pihak bahawasanya vaksin ini mendatangkan implikasi, mendatangkan orang kata simptom yang negatif, mungkin timbul kebimbangan di kalangan masyarakat Kelantan, terutamanya yang mereka yang telah pun tersenarai sebagai penerima awasi. Bukan soal logistik, kerana pada masa ini soal logistik, soal pusat penerimaan vaksin telah pun diwujudkan dengan begitu banyak. Saya kira lebih daripada 7 pusat penerimaan vaksin yang telah diwujudkan dan terbaru di luar daripada daerah Kota Baru, di Machang, di Kuala Krai, di Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, diwujudkan pusat penerimaan vaksin. Jadi tiada alasan untuk mereka yang berada luar daripada Kota Baru ni untuk datang ke Kota Baru, kerana pusat penerimaan vaksin telah tersedia di kawasan ataupun di berhampiran penempatan mereka. Dan juga bagi warga emas, pihak berkuasa juga telah menyediakan logistik dan juga kemudahan lain bagi menguruskan perjalanan mereka bagi mereka yang tidak mempunyai kenderaan. Jadi tiada alasan sekiranya kesukaran disebabkan masalah logistik dan juga kenderaan menjadi kekangan buat warga emas untuk mendapatkan suntikan ini, Hakim. Baik, terima kasih Muhafandi Muhammad, Wakil Esra Awani Kelantan berkongsi kisah mengapa sampai 10,000 mereka yang tidak hadir setelah menerima janji temu untuk mendapatkan vaksin di Kelantan ini. Dan kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita akan melihat pula kepada sebuah lagi negeri di Sabah, melihat kepada pendaftaran vaksin dan bagaimana mereka ini penerimaan mereka terhadap vaksin COVID-19.